والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ayat 158 dah baca, tapi dia punya asbabul nuzul kita belum baca. Baik, kita tengok ayat 158 diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi dan lain-lain bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang Safah dan Marwah. Maka beliau menjawab, pada awalnya kami menyangka bahawa sa'i antara Safa dan Marwah itu di antara perbuatan jahiliyah. Maka apabila datang Islam, kami berhenti sa'i. Itu dulu ayat ini. Nanti Malik cakap maka dalam Islam kita nak satu pasal dikata ini perbuatan jahiliyah sampai turun manjat dan fakal marwata misya'arin dari ulang balik tulisan riwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini diturunkan untuk kaum Ansar. Sebelum memeluk Islam, mereka pergi menyembah Tuhan mereka Manat dan tidak mahu mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Apabila Islam datang, mereka tanya, kenapa Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Maka turunlah ayat ini. Kedua punya riwayat daripada Aisyah, bahawa Islam orang-orang yang menyembah patung tidak memanat, orang ada dia tak mahu berjaya sa'i. Jadi bila orang Islam berjaya sa'i, dia tanya dengan dia sebab patung tu tak nak berjaya sa'i. Jadi turun ayat ini menerangkan Safa Marwah itu syiar Islam. Dia diriwayatkan, jadi macam riwayat lah ini aku ni asbabul nuzulnya. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Hasan bahawa beliau bertanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Umar ni Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, pergilah berjumpa Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi. Kerana beliau merupakan sahabat yang paling arif tentang apa yang diturunkan ke atas Rasulullah SAW. Umar lalu pergi berjumpa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beliau menjawab, sebelum ini ada sebuah patung dalam bentuk lelaki di atas Bukit Safa yang diberi nama Al-Qaf, dan sebuah patung di dalam bentuk perempuan di atas Bukit Marwah yang diberi nama Nailah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyangka bahawa kedua-dua patung tersebut adalah manusia yang berzina dalam Kaabah. Maka Allah SWT menukar bentuk keduanya kepada patung dan meletakkannya di atas kedua bukit Safa dan Marwah agar dijadikan iktibar kepada semua. Maka apabila berlalu zaman, kedua-dua patung itu disembah selain Allah.
dan orang-orang jahiliyah akan menyapu kedua-dua patung tersebut apabila mereka sakit. Apabila datang Islam dan semua patung telah dipecahkan, orang-orang Islam tidak mengkaki antara kedua masjid tersebut kerana pernah terdapat berhala di atas, berhala di situ. Maka turun ayat ini sikit riwayat. Jadi itulah Ibn Abbas mengatakan dulu ada patung. Satu patung lelaki, sikit kapal, patung perempuan, sikit maruah. Jadi orang Yahudi percaya ini dulu ini manusia saja. Dia berzina dalam Kaabah, Allah jadikan dia patung. Tidak lama-lama kelamaan lah orang kufar patung itu. Lama kelamaan orang bila saksi dia satu patung. Satu macam aku ajar buat. Satu lelaki, satu patung kekuatan. Jadi kita datang Islam semua patung yang dihancurkan. Orang Islam tak nak ganti. Dia tahu ada patung. Dan orang-orang itu tak ini aku patung. Jadi tak nak ikut mereka. Tentunya Safa dan Marwah itu syiar Islam. Siapa yang pergi melakukan haji atau umrah, tidak ada salahnya dia tawaf, dia kan. Tawafnya tak hilang melalui ini Safa dan Marwah. Jadi siapa yang sanggup membuat demikian, buat kebaikan, semuanya Allah sama mensyukuri, menghargai dan mengamalkan. Jadi di sini menerangkan Safa Marwah ini yang dalam. Bukti itu masuk syurga. Jadi siapa yang buat haji dan umrah, dia ada kasih. Jadi dua ayat ni, Allah wassalam. Kaki kata berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setiap awaknya saja aku menerbikan haji dan umrah dengannya, atau saja aku menerbikan umrah dan umrah dengannya, mesti ada tawaf. Buat tawaf dan saat ini, kalau tak niat tu tak. Kita tak niat, kita tawaf saja, tapi tawaf umrah, tawaf haji. Sa'i umrah, sa'i haji. Sebab kita pakai ihram, termasuk tawaf dan baik, jadi kita dah tahulah cerita Safa dan Marwah. Kita ambil ayat selanjutnya 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sesungguhnya alladzina yaktumuna mereka sembunyikan apa anzalna kami telah turunkan mina daripada al-bayinat keterangan-keterangan wal huda dan petunjuk. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Jadi Allah nak terangkan orang-orang yang menyembunyikan dari keterangan yang kita tahu kalau ini benar, tapi mereka atau mereka dapat dengan habisnya mereka akan terkelakkan. Laknat ini lebih berat dari yang lain. Tapi laknat ini untuk harta dari dapat. Jadi ayat ini tak bisa kita fahamkan orang-orang yang sembunyikan apa yang dituduhkan Allah yang alhamdulillah dari kebenaran dan petunjuk yang ada. Kalau apa yang Allah Ta'ala turunkan jangan kita dan menerima satu balasan dalam dunia ini semua akan kalah.